kesalahan dan kesilapan sekiranya kita letakkan sirah itu sebagai satu ketetapan hukum. Maknanya sirah ataupun dalam bahasa mudah yang kita terjemah ialah sejarah perjalanan hidup Nabi. Kalau kita ambil sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW itu sebagai suatu sumber untuk ketetapan hukum, maka ia adalah merupakan satu kesalahan. Makna tindakan itu tindakan salah kalau mengikut apa yang telah ditekankan di sini, ataupun merupakan satu kesilapan dan kesalahan. Sebab sirah dan sunnah tidak berada di dalam satu tahap yang sama atau satu darjah yang sama. Sunnah memang adalah yang tertinggi selepas daripada Al-Quran Al-Karim. Mana Al-Quran Al-Karim yang pertama dan sunnah Rasulullah serta hadis Rasulullah itu ini adalah yang kedua. Yang lain daripada itu, walaupun termasuk sirah sendiri, dalam menjadikan dia sumber hukum, dia tidak boleh duduk menepati ataupun tidak boleh duduk dalam kedudukan yang sama dengan sunnah ataupun dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kalau kita lihat balik pada jadual kita yang lepas, Dr. Isyok di sini membawa kesimpulan dari segi mulahazat atau kesimpulan di sini ada dua perkara, iaitu pertama, sebahagian daripada sirah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu telah diriwayatkan tanpa sanad yang sahih dan bersambungan. Syarat periwayatan sirah tidak seketat dan setegas periwayatan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum serta penetapan halal haram. Jadi maknanya dalam sirah ini sendiri ada diriwayatkan itu periwayatan mengenai dengan sirah tidaklah seketat disiplin untuk meriwayatkan hadis. Jadi dengan sebab itu sirah itu sendiri dia tidak boleh menduduki kekuatan sebagai kekuatan sunnah atau kekuatan hadis. Sebab itu kalau saya rasa dah kita bincang juga kita lalu dulu, kalau kita tengok balik, kita rojok balik buku sirah itu sendiri pun, antara satu dengan satu sirah yang lain itu dalam beberapa perkara maka dia ada khilaf, dia ada dia ada kedudukan yang tak sama. Jadi yang ni cerita meriwayat ini, yang satu lagi meriwayat itu. Tapi benar ini tidak menjadi satu pertikaian yang besar oleh para ulama sebagainya, kerana benar itu dia tidak boleh menjadi ketetapan hukum. Tapi kalau hadis, memang hadis sebab itu kedudukan yang telah kita sedia maklum tadi, hadis sahih, hadis tak sahih, hadis mutawatir dengan bukan mutawatir, hadis dhaif dengan bukan hadis dhaif, semuanya adalah berasaskan kepada fakta dan kedudukan kekuatan yang meriwayatkan. Bukan setakat terhenti begitu saja, tapi dia juga memberi hukum kepada kedudukan hukum. Kalau kategori hadis itu hadis dhaif, maka untuk individu nak beramal untuk diri dia boleh, tapi berasaskan kepada hadis dhaif tadi untuk menjadi hujah hukum kepada ramai orang tak boleh. Jadi macam tu. Kedua, sirah hanya mewakili segi amali dalam kehidupan Rasulullah buat, Rasulullah buat ini, Rasulullah pergi sana, Rasulullah pergi sini. Mana amali, praktikal, perbuatan, atau segi perbuatan daripada sunnah. Perbuatan Rasulullah SAW tidak mesti merupakan kewajipan atau kemestian. Jadi apabila Rasulullah buat itu, mesti kita kena buat itu juga. Apabila Rasulullah melakukan benda ni, apakah semua mesti melakukan benda itu? Macam kita katakan Rasulullah kahwin 9, apakah orang boleh kahwin 9? Tak boleh. Jadi benda-benda ni ada. Maka apabila dibahaskan begitu, itulah keluar
sentimen anti Rasulullah, anti Islam sebagainya, yang keluar sebagai mengatakan bahawa Rasulullah sebagai sex mania dan sebagainya. Kerana melihat dari sudut itu, bukan dia tidak melihat dari sudut sirah dan tidak melihat dari sudut sunnah. Sirah dengan sunnah dia kira sama. Sedangkan Rasulullah kahwin lebih daripada 4 itu tadi. Khusus yang diberi oleh Allah kepada hanya Rasulullah, diri dia. Dia orang lain tak boleh. Ini anugerah Allah, pemberian Allah. Orang kata apa? Keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul.